Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke suara saya? Kalau dengar boleh bagi tanda 100 tak? Kepada semua yang berada dalam sesi malam ini. Kalau ada dengar suara saya boleh bagi tanda 100. Okey, saya nampak dah. Okey, kita akan mulakan 9.30. InsyaAllah kita akan jalankan sesi ini selama 1 jam setengah. Saya target untuk tamatkan sesi ini pada jam 11 malam sebab saya tak boleh nak tidur lambat. Esok dah kena bertugas dekat PPV, jadi saya kena dapatkan rehat yang cukup lah. Tapi seperti yang anda lihat, hari ini atau sesi kali ini adalah episod yang ketiga, curhat jiwa, di mana pada episod pertama kita bincang tentang quarter life crisis. Kemudian pada episod kedua kita cakap tentang buku yang dibaca tak adalah. Jadi pada kali ini kami dah berbincang dan bersetuju untuk berborak ataupun berkongsi tentang kenapa kita membaca. Jadi itu satu persoalan yang penting sebab dalam setiap perkara atau setiap perbuatan yang kita lakukan, mesti ada sebab dia. Mesti ada objektif yang mahu kita capai. Mesti ada end game yang kita nak dapatkan daripada sebuah aktiviti atau perbuatan yang kita lakukan. Jadi, untuk itu, saya membuka ruang kepada siapa yang nak berkongsi tentang kenapa mereka membaca. Kenapa anda membaca sesuatu buku? Kenapa anda memilih untuk membaca fiksyen? Kenapa anda memilih untuk baca bukan fiksyen? Dan 1001 sebab lagi yang anda ada yang mungkin anda boleh kongsikan kepada rakan-rakan yang bersama kita pada sesi ruang curhat jiwa pada kali ini, pada malam ini. Jadi, Abang Faiz dengar ke suara saya? Dengar Iman. Okay, boleh test. Okay, mantap. Jadi malam ni kita ada berapa Tak nampak pula. Okay, ada dalam 60 orang, mungkin akan makin bertambah nanti. Jadi yang pertama ni saya nak bercakap dulu. Kalau anda lihat pada tweet yang saya kongsikan dekat bahagian atas ni, anda ada nampak ada 2 tweet yang saya kongsikan. Yang pertama adalah tentang sebelum ni saya dapat sedikit bukan masalah lah, macam saya sebenarnya tertanya macam mana saya nak rakam semula sesi yang kita dah jalankan untuk mereka yang mungkin tertinggal ataupun terlepas sesi ataupun yang mungkin keluar masuk sesi, jadi tak dapat nak ikuti sesi kita secara penuh. Jadi sesi ini akhirnya saya dapat juga caranya, iaitu rakaman ini, dan memang ini adalah rakaman penuh dan saya sudah muat naik ke channel YouTube saya. Jadi anda boleh pergi pada tweet yang saya kongsikan dekat atas tu. Saya pun dah bagi pautan link untuk dengar. Jadi anda boleh jadikan ini sebagai macam podcast lah kalau sambil anda memandu ke, ataupun anda mengemas rumah ke, ataupun anda berjoging ke, bersenam kan. Jadi anda boleh lah sambil-sambil tu dengar sesi yang telah kita jalankan selama ni, sesi curhat jiwa ataupun sesi perkongsian yang sebelum-sebelum ini. Dan seterusnya, tweet yang kedua saya ada kongsikan satu bebenang yang beserta pautan Shopee-nya untuk anda beli buku-buku yang bercerita tentang buku. Buku ini memang kebanyakannya sudah saya baca, jadi memang saya sangat galakkan untuk mereka yang mungkin baru saja nak mengenali tentang konsep buku tentang buku ini, buku bibliofil, buku biblioholism yang berbicara tentang buku, kecintaan terhadap buku, kedai buku, perpustakaan, penulisan bahasa dan sebagainya. Jadi memang saya sangat galakkan untuk anda yang datang atau bersama kita sesi malam ini yang memang cintakan buku untuk jenguk ke bebenang yang saya dah sediakan itu, dan kalau berminat boleh terus beli sebab saya ada kongsikan pautan Shopee ni sekali. Jadi untuk permulaannya saya nak jemput Abang Faiz dulu dah untuk kongsikan kenapa kita membaca, sebelum saya pula akan kongsikan lepas Abang Faiz punya sesi nanti. Silakan Abang Faiz. Aduh, pertama terima kasih Iman. Sebenarnya tak prepare sangat pun Iman kan. Itulah saya pun tak ready sangat malam ni. Saya memang apa yang ada dalam kepala saya, apa yang pengalaman saya apa semua memang saya kongsikan je. So kita santai-santai malam ni. Sebenarnya kita nak dengar kan apa, kalau paling tidak apa sebenarnya untuk apa kita membaca ni, dia bukanlah tajuk yang berat. Dia bukanlah kita nak kena bincang gagasan membaca itu haruslah apa, ataupun idea membaca itu sebenarnya apa. Sebenarnya lebih seronok kalau kita bincang tentang pengalaman membaca. Kenapa kita memilih dalam hidup kita, ada satu titik di mana kita membuat keputusan untuk kita membaca. Jadi pada titik itu tentu kita tertanya-tanya kenapa kita memilih untuk membaca. Dan bermula pada titik itu kita tak berhenti membaca. Mungkin kita ada episod yang kita berhenti sekejap, kita mengambil rehat ke, kita tidak membaca buku ke. Kemudian selepas itu kita sambung balik. Pendek kata, kita pernah membaca dan kita mula membaca. Jadi pada titik itu selalunya bila kita renungi balik, bila kita refleksi balik,
pada titik itu adalah titik yang paling penting dalam hidup kita sebenarnya. Kerana titik itulah yang menyebabkan kita membuat keputusan untuk membaca. Jadi kalau seandainya malam ni, kalau kita tak kalau kita boleh bercerita dan boleh mendengar perkongsian orang, kenapa sampai satu titik dalam hidupnya dia boleh mula membaca? Itu sebenarnya sangat seronok sebab membaca ni dia menjadi, pertamanya budaya kita dalam membaca. Ada dua. Satu, kita dibesarkan dengan membaca. Ini merujuk kepada mereka yang ibu dan bapa mereka yang terdidik lah, yang memang ada perpustakaan dekat rumah, memang ayah ada sejak kecil bagi buku. Itu memang saya bukan begitu. Ayah dengan mak saya, ayah saya buta huruf, dia mula belajar ABC 1 2 3 pada umur 30, dia mula belajar solat apa semua umur dia 39, 36. Kemudian mak saya pandai, tapi mak saya tak boleh nak sambung belajar sebab mak saya tak ada duit. Jadi dia habis tahun 6 sahaja, umur 12 tahun, tapi tak boleh nak sambung ke, waktu tu dia dapat mentah mamuk tapi duit tak ada. So berhenti. Jadi mak tu sedikit pandai dekat situ. Tetapi disebabkan kekangan kemiskinan dan sebagainya, mak terpaksa berhenti. Jadi saya melihat di situ bahawa pendidikan itu adalah bukanlah satu pilihan sangat sebab waktu tu ramai orang miskin kan. Jadi mak dan ayah ni dia tidaklah bercita-cita macam saya bercita-cita nak melahirkan anak saya sebagai seorang yang tegar dalam membaca buku. Biar dia sentiasa belik buku kan, itu cita-cita saya. Tetapi mak dan ayah saya tidak ada cita-cita itu, saya fikir sebab mereka bergelut untuk mencari makan dan sebagainya. Jadi saya mula membaca buku ketika saya sekolah menengah. Dan titik itu saya fikir titik yang ketika mana saya duduk dekat satu sekolah dekat Sik. Nama sekolah tu Mata Mahmud Sik, Cawangan Sik. Sekolah tu dekat tengah-tengah bendang. Bendang yang diceritakan dalam ranjau sepanjang jalan. Bendang Lahuma, Bendang Jeha, Bendang Kampul Banggul Dedak. Jadi bendang tu betul-betul dekat tengah-tengah. Belakang bendang tu ada satu bukit. Nama dia Bukit Seringenge lah, Bukit Serenggang. Dalam novel Shannon disebut sebagai Seringenge. Jadi disebabkan Sik itu adalah daerah yang mengenali Shannon. Dan bila disebut Shahnon, orang akan cerita tentang Shahnon, dan kami di Sik itu orang kampung bercerita tentang Shahnon kerana Shahnon itu seorang penulis. Satu-satunya tempat yang saya rasa penulis sangat terkenal dekat daerah itu. Menyebabkan saya terfikir, kenapa Shahnon ni sangat terkenal dekat sini kan? Ada orang panggil dia Cikgu Shahnon sebab dia mengajar. Ada orang panggil dia Pakcik Shahnon je. Ada orang panggil dia YB sebab dia pernah jadi MP dekat Sik. Jadi terdetik di hati saya pada waktu itu untuk mengetahui siapa Shahnon ni sebenarnya. Dan kebetulan di sekolah saya ada perpustakaan dan pada waktu itulah saya temui buku Ranjau Sepanjang Jalan dan saya mula membaca buku itu. Dan bila saya mula membaca buku itu, saya fikir bahawa saya sangat tak berhenti boleh membaca, tak boleh berhenti membaca sebab buku itu adalah cerita tentang dunia yang saya hidup. Makcik yang saya jumpa dekat kantin sekolah itu adalah makcik yang persis seperti Jeha dalam buku itu. Contohnya begitu. Jadi dia sangat memberitahu saya realiti dan apa perasaan watak-watak itu sebenarnya. Jadi itu adalah titik mulanya. Dan saya membaca, saya boleh ringkaskan dengan mudah, saya membaca untuk saya mengenali jati diri saya. Orang pergi bendang buat apa? Orang tua-tua kalau dia tak reti membaca, dia tak reti menulis, dia tak reti, tapi dia pergi kerja juga sebab apa? Jadi kesungguhan itu sebenarnya apa? Bukit belakang itu simbolnya apa? Sungai yang mengalir, Sungai Cepir yang mengalir di depan sekolah kami yang diceritakan dalam Shannon itu, apa artinya kepada ibu-ibu tunggal yang duduk di sepanjang perkampungan? Yang selalu basuh baju, selalu kadang-kadang lahirkan anak di tepi sungai itu sebab nak ambil air. Jadi itu cerita-cerita yang saya rasa macam saya tak sangka bahawa ini adalah kesungguhan yang dirakamkan dalam buku Shannon. Jadi saya akrab dengan Shannon pada peringkat awal lah. Itu cerita saya. Itu titik di mana saya mula mengenal membaca. Dan saya rasa sangat bertuah sebab saya mula membaca dengan buku-buku yang berat. Selepas itu barulah saya pergi buku-buku yang ringan sedikit. Jadi stamina, kemampuan menggarap dan juga perhatian saya tu ketika membaca, tumpuan saya tu agak dalam pada waktu itu. Saya boleh membaca Ranjau Sepanjang Jalan tu 3 hari habis. Saya memang berteleku sungguh baca dan saya memang kadang-kadang saya skip study, kadang-kadang saya bangun qiyamulai kan, wajib qiyamulai kan, tapi lepas qiyamulai tu orang duk tengah zikir lah, pegang tasbih lah apa, saya buka buku tu. Jadi saya kadang-kadang ada orang main tegur, orang sepatutnya dengan Tuhan hang membaca. Jadi saya terfikir banyak lah waktu tu kan. Saya ingat lagi momen-momen tu. Salah ke membaca ni kan? Bukankah jadi dia jadi begitu. Itu pengalaman saya lah. Mungkin pengalaman orang lain berbeza dan seronok kalau kita dengar pengalaman-pengalaman titik
awal kita membaca. Saya nak tambah lagi sedikit tentang membaca. Saya fikir ini seronok sebab saya sendiri cuba untuk selidik dan cuba untuk kaji tentang membaca ini. Setelah saya belajar bahasa Arab dan setelah saya masuk UAE apa semua, ada satu fasa itu saya mengkaji sungguh di sebalik Iqra, di sebalik seruan Allah, wahyu daripada Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu Iqra itu. Ada beberapa persoalan yang saya kemukakan, yang saya buat study. Pertama sekali, pada meletakkan Iqra itu wahyu pertama. Kenapa bukan solat? Kenapa bukan zakat? Kerana zakat sangat sinonim dengan keadaan masyarakat pada waktu itu yang miskin, yang susah dan sebagainya. Kenapa bukan puasa? Kenapa bukan syahadah sebagai contoh? Kenapa bukan wahyu pertama itu adalah tentang mengucaplah kamu 2 kalimah syahadah sebagai contoh begitu, iaitu rukun Islam itu sendiri. Saya menimbulkan soalan-soalan yang sebegitu supaya saya tahu bahawa di mana angle, di mana sudut untuk saya melihat kenapa membaca. Dan soalan-soalan itu dijawab. Saya cuba cari jawapannya. Yang memuaskan itu saya lah. Selagi mana saya tak puas hati, saya akan terus cari jawapan lah. Dan apa yang saya temui adalah, pertama, sampaikan saya dapat meneroka lebih dalam apa maksud Iqra sebenarnya. Apa garapan makna yang ada dalam perkataan Iqra itu sendiri. Dan salah satu kesilapan dan juga kekurangan dalam kita menterjemah bahasa Arab ini ke dalam bahasa kita. Kita terjemah Iqra sebagai membaca kan. Tapi sebenarnya dalam istilah kita, membaca itu adalah proses membaca buku, dan pada buku itu ada hurufnya dan kita membaca dan kita memahami apa yang tertulis pada buku tersebut. Ataupun membaca itu adalah proses kita melihat satu-satu huruf yang tergabung menjadi perkataan dan kita membacanya. Itu adalah kita. Maksudnya kita melihat satu perkataan dan kita membacanya, ataupun satu ayat kita membacanya. Jadi menimbulkan makna di sebalik ayat itu. Itu adalah faham kita dari sudut dari perkataan membaca dalam bahasa Melayu. Yang mana ia kurang tepat dalam menggambarkan keseluruhan makna daripada perkataan Arab tadi, iaitu Iqra. Rupa-rupanya Iqra ini dia bukan hanya sekadar, pertama, kalau kita sebut dan membaca dan menuturkan pembacaan kita, itu kita panggil dalam bahasa Arab sebagai tilawah. Sebab itu kita ada pertandingan tilawatul Quran kan, tilawah. Utlu. Maksudnya kita menyebutkan, menuturkan, membaca, gitu kan. Dalam Quran pun ada perkataan tilawah, ada perkataan utlu ni. Kenapa apa beza utlu dengan Iqra? Jadi di sinilah timbul persoalan-persoalan itu, dan apabila kita kaji lebih dalam, perkataan Iqra itu dia bukan hanya sekadar bila kita melihat perkataan, tapi kita membaca dan kita menangkap maksud dan fahamnya. Dia tidak hanya begitu. Perkataan Iqra adalah satu proses di mana bila ada satu-satu mesej ataupun pesan, kita menangkap pesan itu, dan pesan itu dia tidak hanya memberikan kesan kepada intellectual capacity kita, kesan kepada nuansa intellectual kita semata-mata. Pesan itu juga, perkataan itu juga, mesej itu juga, huruf itu juga, ayat itu juga, dia harus memberi kesan kepada fakulti hati kita. Ini yang disebutkan oleh sarjana. Banyak sarjana. Tariq Ramadan sebut benda ni, Hamzah Yusof sebut benda ni. Dan baru-baru ni, saya tengok Norman Ali Khan pun menyebut kata-kata daripada mereka, tokoh ini berdua. Iqra itu adalah satu gabungan, the combination, satu gabungan di antara faculty of heart dengan faculty of mind. Jadi, apabila Nabi disuruh untuk membaca, kita pelik. Kenapa Nabi respon ma'anabi qari'in? Selepas Nabi respon, bukan aku tak reti membaca, tetapi Jibril menekankan sekali lagi, Iqra, baca lagi. Sedangkan jawapannya sudah jelas, Nabi sudah bagikan respon, aku tak reti membaca. Tetapi kenapa Jibril terus mengarahkan begitu? Kerana pada peringkat awal, membaca itu adalah merujuk kepada pembacaan yang kita faham tadi, dan Nabi tak reti membaca, tetapi ia bukan hanya sekadar itu. Sebab itu Jibril menyuruhnya lagi, kerana arahan membaca itu dia harus menuju kepada yang paling dalam, iaitu faculty of heart tadi, iaitu pada fakulti hati itu sendiri, pada dalam perasaan itu sendiri. Jadi secara kesimpulannya, secara ringkasnya, apa yang boleh saya katakan, bila perkataan Iqra itu muncul dan wahyu itu wahyu pertama, maka ia telah pun menjadikan satu asas bahawa umat Islam harus ada kemampuan untuk pertama mencari faham satu-satu perkara. Itu penting.
memahami satu-satu isu, memahami satu-satu ayat, memahami satu-satu perkara, memahami satu-satu perkataan, itu adalah satu kewajipan. Nombor dua, memahami itu tidak cukup, tetapi merasainya itu yang penting juga. Sebab apa? Dengan merasainya barulah kita dapat bertindak kepadanya. Ini yang timbul. Ini yang adanya simpati, empati, kerana ramai orang dia pandai tapi dia tidak merasa orang susah itu bagaimana. Ramai orang dia ada banyak buku-buku dan kitab-kitab yang tersusun dekat rumah dia, tetapi dia tidak rasa jirannya perlukan makan. Dan ini yang dikritik oleh Prof Syaharum TM Sulaiman. Bagaimana buku telah pun menyebabkan kita menimbulkan orang merasa bangsawan kerana buku, dan ini sebenarnya awal lagi lah dikritik oleh Imam Al-Ghazali. Buku dah menjadi satu bentuk elit sebab buku telah menyebabkan orang merasa dipandai daripada orang lain, sedangkan ia bukan gagasan Iqra yang sebenar. Dan yang paling cantik lagi, bila kita baca surah itu dan kita baca ayat itu, Iqra bismi rabb, Tuhan letakkan satu kiblat yang jelas. Bila membaca ini kita harus melihat vertikal. Pertama, kita harus membaca dengan melihat, dengan mencari Tuhan itu sendiri. Yang last kali dalam surah itu kita cari, kita dapati ini dia panggil munasabah lah. Kita tengok awal dengan akhir surah kan. Awal surah dan akhir surah tu dia ada keterikatan gitu kan. Jadi last kali kita baca Iqra pada awalnya, last kali adalah objektif kepada bacaan kita itu, iaitu wasjud waqtarib. Sebenarnya humility, wasjud, sujudlah kamu, waqtarib, dan dekatlah kamu dengan Allah. Humility, intellectual humility, spiritual humility, humbleness adalah hujung dan objektif kepada membaca. Jadi nampak tak betapa pentingnya Tuhan meletakkan wasjud waqtarib itu di hujung. Dan selepas kita membaca waqtarib itu, kita disunatkan, kalau kita solat, kita disunatkan sujud sebab dia sujud tilawah kan waktu tu kan, sujud arahan daripada tu kerana sunnah itu sendiri. Jadi nampak tak, act of membaca harus pergi kepada bentuk harus pergi kepada tujuan yang bukan untuk menjadikan kita lebih pandai, bukan untuk menjadikan kita lebih ke depan, bukan untuk menjadikan kita lebih hebat daripada orang lain, tetapi sebenarnya untuk menjadikan kita lebih dekat dengan Tuhan. Dan untuk dekat dengan Tuhan, kita harus ada intellectual humility, kita harus humble, kita harus menyerah, kita harus faham bahawa kita tak adalah beza kalau Tuhan tak berikan kita ruang. Kenapa Tuhan letakkan ini sebagai objektif dan sebagai hujung ayat, sebagai hujung surah? Kerana ia harus menjadi panduan dan ia harus menjadi kompas bacaan kita. Kerana apa? Kerana sejarah telah membuktikan membaca boleh menjadikan manusia itu terlanjur dalam membentuk sikapnya. Membaca menjadikan manusia sombong, membaca menjadikan manusia itu merasa dirinya hebat daripada orang lain. Di situ dia ada ego, di situ dia ada narcissistic behavior, di situ dia ada arrogance, di situ dia ada self-pious. Ini adalah sikap-sikap yang terwujud kerana membaca. Kan? Jadi saya rasa introductionnya itu, minta maaf panjang, itu saja yang ada dalam kepala saya untuk berkongsi pada malam ini. Nanti kalau ada yang share apa semua, saya akan cuba pick up daripada situ ke kalau ni, ataupun share supaya kita pun boleh kongsi pengalaman kita membaca dan juga kenapa kita membaca. So, terima kasih Iman atas ucapan alu-aluan macam biasa. Serah balik pada Iman. Betul, sebenarnya bila dengar balik perkongsian Abang Faiz tadi, sebab saya pun semalam waktu saya up tweet promosi saya tentang sesi malam ni, saya ada letakkan sekali pautan video-video Ustaz Rizal sebenarnya. Dan memang itu pun antara poin yang Ustaz Rizal sangat tekankan bahawa sebenarnya membaca ini dia bukan sekadar untuk menjadikan kita bijak intellectually, itu secara akalnya, tapi ia juga sebenarnya nak membina jiwa kita. Sebab kalau direnung ataupun dilihat pada ayat surah Al-Alaq itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, iaitu untuk bacalah bismillahirrahmanirrahim khalaq, iaitu dengan nama Tuhan kamu yang menciptakan. Jadi memang di akhirnya kita membaca ini supaya kita acknowledge ataupun kita mengiktiraf fakta bahawa kita adalah hamba, dan kita juga adalah yang diciptakan makhluk. Bermakna kita ada khaliq, iaitu pencipta yang menciptakan kita. Jadi itu tujuan utama kenapa kita membaca, iaitu untuk kita menjadi hamba yang seperti yang Abang Faiz kata lah, wasjud waqtarib, itu untuk kita bersujudlah kepada dia, untuk beribadah kepada dia dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau bercakap tentang membaca ini, memang saya sangat sarankan untuk anda tonton video-video Ustaz Rizal yang selalu bercerita tentang falsafah Iqra, tentang mengapa
wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad bukannya solat, bukannya mengucap 2 kalimah syahadah, tapi untuk membaca. Sebabkan macam Abang Faiz kata tadi, membaca itu dia bukan sekadar melihat perkataan, tapi ada lagi lapisan-lapisan yang lebih dalam yang perlu kita lakukan di sebalik melihat perkataan itu, iaitu untuk kita mencari makna, untuk kita mencari isi kandungannya dan sebagainya supaya ia membentuk jati diri kita. Jadi sebenarnya saya ada dapat request daripada Abdullah Iman saudara Abdullah, kalau boleh bersuara, saya nak tengok dulu kalau lancar ke suara macam mana. Abdullah Al-Iman, ada ke di sana? Oh, macam tak ada pula. Macam tak muncul pun nama je. Tak ada. Dekat saya pun ni ada. Oh, tak apa. Kalau tak ada, tak apa. Jadi macam biasa, sebenarnya sesi ini memang kami di Jiwa sangat menggalakkan untuk anda berkongsi mengikut topik yang kami sediakan. Jadi pada malam ni kita bercakap tentang kenapa kita membaca. Jadi Abang Faiz sudah membuka gelanggang, sudah membuka sesi dengan berkata bahawa membaca ini di akhirnya atau end game ni lah untuk kita mengenali Tuhan, untuk kita menyedari bahawa memang kita diciptakan di atas muka bumi ini untuk beribadat kan, seperti mana dalam surah Al-Quran yang yang selalu diulang dalam ceramah dan sebagainya. Jadi kalau saya boleh kongsikan kenapa saya membaca, pengalaman dia mungkin sama saja cerita dia ataupun bentuknya seperti orang-orang lain, di mana saya membaca disebabkan atas galakan ibu bapa saya. Memang ibu saya seorang yang suka membaca. Jadi di rumah saya tu memang ada perpustakaan peribadi atau perpustakaan keluarga yang menyebabkan saya tertarik untuk membaca juga sebabkan melihat benda tu ada di depan mata. Dan yang menariknya dan menyebabkan saya sangat suka ialah ibu saya dan saya berkongsi citarasa buku genre yang sama. Maksudnya kalau saya beli sebuah karya fiksyen atau novel ke, kumpulan cerpen ke, puisi ke, ibu saya pun akan membaca buku itu. Jadi bila nampak persamaan itu, saya rasa pertalian antara kami itu menjadi lebih akrab lah sebab kami berkongsi hobi yang sama, berkongsi darah daging yang sama dan berkongsi citarasa yang sama. Jadi memang kadang-kadang kalau saya malam-malam saya nampak buku-buku dia ada dekat tepi katil ibu saya. Jadi itu menyebabkan saya gembira lah. Dan seperti yang sering saya ulangkan dalam tweet-tweet saya sebelum ini, memang saya sangat kurang membaca karya bukan fiksyen sebenarnya. Dan untuk mengatasi masalah itu, sebab antara azam saya tahun ni lah untuk banyakkan baca karya-karya bukan fiksyen, saya ada sertailah satu grup yang dianjurkan oleh saudara Kausar. Dia pun ada dalam sesi ini bersama kita. Beliau dia menubuhkan satu grup sebenarnya untuk mengumpulkan mereka yang membaca karya-karya bukan fiksyen dan ada perkongsian berkala lah sama ahli kumpulan. Dan saya pun dapatlah sedikit banyak manfaat daripada grup itu. Jadi memang parent memang memperkenalkan karya-karya fiksyen sebab mak saya dulu dia suka baca. Pertama sekali kalau geng-geng yang lahir tahun 70 80-an memang kenal lah Enid Blyton, Hardy Boys, apa lagi yang siri-siri penyiasat tu lah yang memang dibaca oleh karya-karya ibu bapa kita. Jadi saya baca sebabkan bukunya memang ada dekat rumah dan waktu tu memang tak ada sumber hiburan yang lain sebab TV pun tak banyak rancangan yang menarik sebagainya. Jadi memang kecintaan saya terhadap buku itu dipupuk melalui ibu bapa saya. Jadi memang saya sangat bersetuju bila mana saya terbaca artikel ke atau perkongsian ke tweet ataupun sebagainya yang mengatakan kalau anda nak mahukan anak anda membaca juga, ibu bapa sendiri perlu tunjukkan perbuatan membaca itu. Maknanya jangan kalau anda berada di depan anak anda, jangan pegang handphone ke atau main game ke atau buat benda lain, tapi bacalah buku. Sebab memang macam dalam peribahasa lah, kemana tumpahnya kuah kalau tak kena nasi kan. Jadi seperti itulah, maknanya kalau anda nak memupuk perbuatan itu, anda sendiri belum menjadi role model ni, anda sendiri belum menjadi contoh ni, menunjukkan bahawa membaca itu sebenarnya satu aktiviti yang menyeronokkan. Reading is fun. Kalau anda rasa bosan, capailah buku dan bacalah buku. Jadi itulah apa yang berlaku dalam hidup saya sebenarnya. Dan daripada sebuah galakan, akhirnya ia menjadi satu hobi.
Dan saya rasakan ia bahkan lebih daripada sekadar hobi. Memang saya sekarang ini kalau saya tak membaca kadang-kadang fiction, saya rasa tak lengkap kehidupan seharian saya. Saya rasa macam ada sesuatu yang hilang daripada hari saya itu. Jadi saya suka sebenarnya bila baca satu kongsian daripada Dr. Rahib Asrjani. Dia ada menulis buku Spiritual Reading bersama satu lagi co-author dia, saya lupa nama rakan penulis dia, tapi dia mengatakan bahawa membaca ini seperti kita mengambil nafas, seperti kita menghirup oksigen. Maknanya kalau kita tak hirup oksigen, kita akan matilah, sebab memang dalam proses alamiahnya, proses semula jadi ni ialah badan kita secara biologi ni memerlukan udara untuk terus hidup. Seperti itulah buku dalam kehidupan kita, di mana kalau kita nak terus hidup, kekal relevan untuk kita mandiri, untuk survive dalam kehidupan ini, memang kita perlukan satu stimulation akal kita, iaitu dengan membaca. Kalau bersenam itu adalah satu aktiviti menyihatkan tubuh badan, maka membaca adalah satu senaman untuk akal, untuk menggalakkan sel-sel otak itu berhubung. Jadi banyak sebenarnya kajian-kajian yang memang sudah terbukti yang menunjukkan bahawa memang baca ia memberi manfaat yang sangat banyak terhadap perhubungan sel-sel otak dan sebagainya, dan membentuk jati diri, membentuk karakter dan sebagainya. Jadi mungkin itu sedikit yang boleh saya kongsikan sebelum saya kongsikan lebih lanjut nanti. Tapi sebenarnya saya nak buka ruang kepada sesiapa kalau kau nak berkongsi. Sebenarnya Abdul Iman ada lagi kat sini, tapi itulah tak dengar suara pula. Dan saya perasan ramai, kalau istilahnya bookish mutual lah, maknanya kawan-kawan bukuan yang saya follow dan saya selalu berinteraksi dekat sini. Mungkin kalau sesiapa yang ada kat dalam ni kan, janganlah sekadar mendengar dia, kongsilah sama ni dengan kawan-kawan pendengar kita malam ni kan. Kalau siapa yang terima invitation daripada saya tu, jangan segan je untuk terima invitation untuk naik sebagai speaker. Okay. Baik, untuk kita teruskan sesi ni, mungkin Abang Faiz boleh kongsikan buku apa yang sedang dibaca sekarang? Wah, buku sekarang. Sekarang sedang baca buku 3 buku puisi Aiman Show tu. Yang mana? Yang baru kan? Yang terbaru tu. Sebenarnya buku lama tu, tapi dia orang baru terbitkan balik. Sebelum sendiri, tokoh-tokoh yang memberontak dalam kepala, dan juga ada satu lagi tu. Saya tengok balik buku-buku tu. Seronok lah sebab buku Aiman Show ni dia selalu republish dengan wajah yang baru kan. Aiman Show ni antara penyair yang paling payah kita nak faham sebenarnya dia punya maksud tu. Tapi dia terkenal. Saya tak tahu kenapa orang macam kita sendiri boleh membaca karya-karya itu. Sedangkan kalau kita tengok Aiman Show, karya-karyanya tu selaras dengan karya-karya puisi-puisi yang dilahirkan oleh beberapa penyair besar kita, Latif Muhyiddin misalnya. Kan? Puisi-puisi itu sebenarnya daripada segi imajan, metafora, dari segi gambaran, dari segi peletakan estetika, dari segi cara dia menggarap maksud perkataan, ayat. Sebenarnya dalam dan hampir sama, cuma ialah Malaysia ni kan Indonesia. Tapi mungkin dekat Malaysia, Latif Muhyiddin tu tak terkenal sangat. T. Alas Taib tu pun sama. Cuma T. Alas Taib mungkin dia punya gaya dia lebih kepada, saya fikir lebih kepada Gibran, lebih kepada T.S. Eliot kan. Dia begitu. Itu yang saya sedang ada dekat meja dan sedang membelek-belek sambil membelek buku-buku lain. Untuk sementara tunggu siapa-siapa lagi masuk tu, saya ada satu buku yang saya rasa sesuai lah untuk siapa-siapa saja tentang membaca. Buku ni buku klasik sebenarnya. Buku tentang How to Read a Book. Buku ni tulisan Mortimer J. Adler dan juga Charles Van Doren. Yang ini sebenarnya satu buku yang sangat penting sebab dia telah pun menjadikan membaca itu dia dah bincang sangat banyak angle tau, sangat banyak sudut, dan dia betul-betul teori, betul-betul fakta, betul-betul diskurs, betul-betul memahami membaca itu apa. Sebenarnya ini Ihman kena cari balik, saya tak pasti. DBP pernah terbitkan tau buku ni dalam terjemahan ke bahasa Melayu.
Saya tak pasti tajuk dia apa. Membaca Ada, something. memang ada. Tapi rasanya bukan versi penuh. Dia macam versi ringkasan. Lepas tu Ha. yang beri kata pengantar tu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya ingat Oh, lagi. Saya yes, ada. betul. Saya ada satu Saya buku. saya hanya ada PDF-nya sahaja. Jadi saya terkejut lah sebab rupa-rupanya DBP pernah terbitkan buku penting ini dan buku ni sebenarnya sangat bagus tau. Buku ni saya tak tahu Iman dah baca buku ni? Saya cuba baca tapi sebenarnya kandungan dia agak berat sebenarnya. Agak Lagi-lagi berat. untuk untuk orang yang bukan penggemar bukan fiksyen saya, dia kandungan dia agak berat lah. Memang dia sebenarnya kalau kita jadikan sebagai satu siri diskusi pun sebenarnya bagus sebenarnya sebab dia memang Bagus. sangat terperinci tentang kalau dalam karya fiksyen ni bagaimana kita nak menyantuni karya fiksyen. Apa yang kita boleh buat supaya kita dapat 100% manfaat daripada pembacaan fiksyen. Kalau bukan fiksyen pula, apa cara-cara dia sebagainya. Memang bagus lah sebenarnya. Memang itu satu orang kata guidebook ataupun buku utama untuk kita jadi sebagai seorang pembaca. Betul, saya setuju. Ini tahun bila ni? 1940. Antara buku awal tentang membaca lah. Sebelum buku-buku tentang membaca tu terbit selepasnya kan. Dan sebenarnya DBP memang zaman-zaman dulu memang sangat aktif menterjemah karya-karya muktabar atau karya-karya besar sebenarnya. Itulah Baik saya dari segi falsafah, sejarah kan, fizik, ini ada biologi. satu buku. Lepas tu ada satu buku yang dia Dusturul Akhlak fi Quran tu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Betul. Itu yang saya Kajian macam dia DBP sekarang zaman tak dulu buat. memang gempak sebenarnya. Saya. Oh, dia ada Muziru, ada Kausar. Nampak ada Muziru naik, ada Syarah Samimi. Okey. Mungkin kita boleh jemput Kausar dulu sebab dia yang naik sebagai speaker dulu daripada ramai-ramai tadi. Kausar silakan kalau ada apa-apa nak kongsi bersama kita semua malam ni. Alright, okay. Assalamualaikum Man. Assalamualaikum Ustaz Fizul. Just nak kongsi, nak menjawab lah kan persoalan topik space ni, kenapa kita membaca. So basically antara reason utama saya membaca adalah mencari jawapan lah. Kita ni kalau kita tengok hidup seharian kita memang sentiasa mencari jawapan. Kita ada banyak persoalan. So cara saya nak cari jawapan-jawapan ni adalah dengan membaca lah. So jawapan ni boleh menjadi persoalan untuk kerja kita ke, ataupun persoalan kadang-kadang saya ada tertanya lah, apa tujuan kita hidup ni kan. Itu antara persoalan terbesar yang pada saya masih lagi mencari jawapannya lah. So bila kita baca buku nak cari jawapan, kita baca satu buku dan biasanya buku itu akan membawa kita kepada buku-buku yang lain. So sebab tu pada saya sifat ingin tahu tu penting lah kalau kita nak terus grow, nak terus jadi learning machine. So kita kan ada sifat curiosity yang tinggi. Kita kena banyak bertanya. Macam mana budak-budak banyak bertanya kepada ibu bapa dia, macam itulah juga kita kena banyak bertanya kepada diri kita sendiri. So bila kita tak tahu, jawapan dia adalah dengan membaca lah, kita cari buku-buku yang berkaitan. Dan bila kita dah baca banyak buku, antara benda yang saya suka lah bila kita dah baca beberapa buku dan berentasi beberapa bidang, kita dapat hubung kaitkan point antara buku A dan buku B, buku C dan buku D, dan kita akan dapat different view. So jawapan persoalan kita makin lama makin orang kata makin tinggi lah. Mungkin dulu kita tanya soalan yang basic-basic lah. And then makin lama kita baca, makin persoalan kita makin critical. So in a way, membaca tu dia membantulah cara kita berfikir. So tu je lah Man. Basically sifat ingin tahulah. Basically saya nak cari jawapan kepada persoalan-persoalan dalam fikiran saya. Betul. Memang saya sangat setuju apa yang Kausar katakan tadi sebab bila kita baca satu buku tu, dia akan menjadi mencapah buku yang kita baca tu. Contohnya macam baru-baru ni saya ada baca pasal Psychosanitarium, novel Chad Williamson nama novelis dia. Dan memang dalam tu dia ceritakan tentang pengalaman orang yang penjenayah yang sebab kita tahu kalau dalam penjenayah ni, kalau mereka berjaya naikkan defense of insanity, iaitu ketidaksiuman, diorang tak masuk dalam penjara tapi diorang akan dihantar ke
institusi rawatan mental. Jadi memang bila saya baca tu dia menyebabkan saya tertarik lah sebab bagaimana seorang penjenayah yang mengatakan bahawa bila dia melakukan pembunuhan atau dia melakukan perkara-perkara jenayah lain yang dia didorong oleh satu entiti yang lain yang bukannya datang daripada diri sendiri tapi ada third party, ada pihak luar yang sebenarnya mendesak dia untuk melakukan jenayah tu. Jadi bila saya baca tu menariklah, dan bila baca apa metod-metod yang dilakukan oleh psikiatris, doktor-doktor di sana untuk merawat semula jiwa-jiwa yang sakit ini, dan daripada novel itu ia membawa saya untuk mencari pula artikel-artikel atau yang ada di Google lah untuk saya baca dengan lebih lanjut tentang isu jenayah dan juga sakit mental ini. Dan saya bersetuju sebenarnya balik pada poin tadi, bila kita membaca buku A, kita tak akan terhenti di situ. Kita memang akan pergi pada buku B, buku C dan sampailah kepada buku Z. Sebab memang sifat membaca ia akan berkembang. Ia tidak akan terhad pada satu buku sahaja. Dan ia juga akan rentas bidang. Daripada sains, anda mungkin juga boleh melompat kepada sejarah, psikologi dan sebagainya. Terima kasih Kausa kerana berkongsi malam ini. Iman, Seterusnya, tadi ada saudari Syarah tu dah keluar ya. Saudari kalau terkeluar, boleh request balik sebab saya dah naikkan. Okey. Iman nak tambah sikit tadi Sila. So something yang orang kata kelakar sikit lah kan. Kita baca sebab nak menjawab persoalan. Tapi bila kita membaca makin banyak persoalan. So dia macam a bit of paradox lah. Ni just saja. Betul. Setuju. Paradox tu memang nampak kelakar, nampak lucu tapi memang betul. Membaca sebenarnya ia menjawab dan dia juga sebenarnya tidak menjawab pada masa yang sama. Dia macam dua sisi duit shilling lah. Dia macam ada dua sisi. Tapi itulah keseronokan baca sebab lagi kita tak tahu, lagi kita nak cuba tahu tentang satu perkara. Terima kasih Kausa. Saudari Syarah Syamimi, silakan kalau nak berkongsi malam ni. Okay, bismillah. Saya nak tanya soalan boleh ke? Okay, Boleh. Sebab sebenarnya membaca ni dia ada dark side dia juga sebenarnya kan. Sebagai contohnya, sebagai pembaca kita akan kadang-kadang kita mudah terpengaruh dengan pemikiran penulis. Sehingga kan kita ni macam mana? Hilang kita punya gaya pemikiran kita sendiri. Faham tak maksud saya? Kita akan ada tendensi untuk tiru penulis, pemikiran gaya pemikiran penulis. Sebab kita macam dah jadi kadang-kadang jadi macam tak yakin dengan kita punya pemikiran kita sendirilah. Pernah tak abang lain rasa macam ni juga? Kau faham ke soalan saya? Saya faham. Boleh beri pandangan tak? Kalau saya sebenarnya memang saya baca fiction. Okey, saya kalau dijemput untuk jadi penceramah ke speaker ke di forum-forum tentang membaca, memang saya selalu katakan sebab utama saya baca fiction adalah saya nak baca cerita sebab saya sukakan cerita, dan sebab kedua adalah sebab saya nak tahu sudut pandang ataupun POV dan pengalaman orang yang macam saya, seorang Melayu, seorang lelaki, seorang anak sulung yang hidup di Malaysia. Tapi saya juga nak tahu tentang bagaimana seorang Buddha yang hidup di Myanmar, yang hidup di Kuil, yang berusia lanjut. Apa yang mereka fikirkan dalam kehidupan seharian mereka, apa yang mereka lakukan. Itu sudut pandang yang saya nak tahu. Satu lagi, contohnya haiwan kan, contohnya ikan. Kita pun banyak terima kadang-kadang fiction atau dongeng, hikayat yang cerita tentang sang kancil, sang buaya. Jadi macam mana haiwan-haiwan ini berinteraksi dalam sesama habitat mereka. Bagaimana seekor buaya mencari makanan sebagainya. Jadi itu antara sudut-sudut pandang menarik yang saya cuba cari dalam sebuah karya fiction sebab saya nak tahu pelbagai bangsa, pelbagai cerita yang ada dalam dunia ini. Lagi memang tapi itu selingan lah. Tapi untuk jawab soalan saudari tadi sebenarnya, macam mana nak jawab? Sebenarnya dalam diri setiap orang tu dia memang akan ada satu sauh ataupun ada satu yang akan mensabatkan atau menetapkan kita pada satu titik. Jadi saya tak rasa yang membaca buku-buku lain dia akan menggoyahkan pegangan itu dengan sebegitu dahsyat sehingga akhirnya core ataupun keyakinan utama anda itu akan hilang begitu saja sebab ia satu yang sangat
mustahil untuk berlaku. Mungkin anda akan menjadi lebih terbuka, anda akan menjadi lebih fleksibel, tapi anda tetap akan ada satu pegangan utama yang anda akan berpegang atau berpaut kepadanya. Jadi saya tak rasa membaca karya-karya yang berbeza pendapat dengan kita, yang berbeza pegangan dengan kita, yang berbeza agama pun dengan kita akan menyebabkan kita terus terpesona ataupun terus menukar keimanan kita. Saya tak rasa itu satu perkara yang akan berlaku lah. Tapi mungkin kita boleh minta pandangan orang lain juga. Macam mana Abang Faiz? Sebenarnya betul Syarah cakap tadi. Bila kita membaca satu-satu buku, apatah lagi bila kita memang membaca kesemua buku daripada penulis tersebut, kita akan ada tendensi lah kalau kita menulis, kita akan ada tendensi untuk menulis seakan-akan gayanya itu. Sebab ini dari sudut penulisan tau. Penulis ni dia ambil masa untuk dia jumpa dia punya citra penulisan dia sendiri. Susah sebenarnya nak menemui identiti penulisan sendiri. Sangat susah. Saya bagi contoh, kalau baca Syahnon, kita akan menulis ala-ala Syahnon. Contohnya kalau saya menulis rencana kan, saya akan terkesan sangat dengan cara Syahnon menulis rencana ataupun esei. Walaupun saya dah baca buku tu lama, Apabila Hujan Turun, terbitan DBP. Tapi saya memang akan terkesan sebab saya akan menulis ala-ala begitu. Walaupun Syahnon tu dia tidaklah menyatakan fakta semata-mata, tapi cara dia membedah, cara dia mengolah kan dia jadi kesan tau. Itu saya. Kalau esei, mungkin kalau dari segi penulisan fiction ataupun novel ataupun cerpen, saya terkesan dengan Faizal Tarani. Sebab saya, walaupun saya baca buku lain, antara yang saya terkesan contohnya Ehsan Zaki, saya terkesan bila saya buku dia, saya akan terkesan sedikit sebab cara dia tu. Walaupun Ehsan Zaki dengan Faizal Tarani ni gaya menulisnya tu berbeza sangat. Faizal Tarani ada gaya dia, Ehsan Zaki ada gaya dia, dua-dua ni sangat berbeza. Tetapi bila kita membaca kan, bila datang mood tu, cuma kenapa kita buat macam tu, sebab kita mencari identiti. So apa yang kita kena buat? So, kita takut macam kita ni meniru ke kan? Sebenarnya apa yang kita kena buat? Kita kena banyakkan lagi penulis yang kita baca buku dia. Kita kena banyakkan lagi. Kalau kita dah baca Sama Said, Salina, apa kata kita baca pula Renawati, Sukma Angin? Mungkin lain, berbeza. Kerana Renawati cara penulisannya memang betul-betul lain. Kita dah baca, kemudian kita patah balik ke Anwar Ridwan dari Teguh Syoto. Mungkin kita harus begitu. Supaya dalam kepala kita, dia tidak hanya dengan satu bentuk gaya penulisan semata-mata dan juga gaya penceritaan semata-mata. Tapi dia bertembung antara bentuk-bentuk dan gaya-gaya lain. Jadi kita akan tak mudah untuk mengikut satu-satu arus saja. Itu satu. Juga dari segi bacaan pun betul juga. Dulu saya masa semangat perjuangan dulu, saya membaca buku Haraki tu sampai habis. Masa tu saya baca buku Ramadan Al-Buti tu, bayangkan saya baca semua buku Ramadan Al-Buti tu, semangat perjuangan tu, masa belajar dengan masa universiti. Tapi apa kesannya? Kesannya kita telah pun menyebabkan pemikiran kita tu menirus kepada satu dogma tau, satu dogmatik. Kita jadi macam kita ada satu kepercayaan bahawa kita yang betul sebenarnya, perjuangan kita yang betul. Sebab buku-buku itu, sebab itu indoktrinisasi itu, dia bukan hanya berlaku dengan ceramah, tapi dia berlaku dengan buku itu. Cuma, macam mana kita nak keluar daripada itu apabila kita memperdebatkan buku itu, idea dalam buku itu dengan buku lain. Bila kita dah start baca, Al-Qaradawi cakap macam ni. Bila kita start baca yang lain, kita mula mempersoalkan apa yang kita pernah baca dalam satu buku, bila kita perdebatkan dengan buku lain. Jadi, caranya adalah dengan keluasan pembacaan itu akan mematangkan, akan meredakan daripada potensi-potensi untuk kita berdogmatik di dalam satu-satu idea dan juga pemikiran. Ini yang dibuat oleh Arkam dulu pun, mengeluarkan banyak-banyak buku. Sampaikan Syahnon, dia menulis, dia masuk Arkam sebab Arkam tu dia rasa intelektual. Dia tulis. Lah kali dia lah orang yang mendedahkan betapa sesatnya Arkam tu. Kan? Dia terpaksa jujur lah dengan diri dia pada tu. Padahal dia tu masuk Arkam. Jadi itu adalah salah satu cara untuk kita cuba sentiasa meletakkan diri kita di tahap yang wasatiyah tu, yang sederhana itu, supaya kita meluaskan lagi pembacaan kita. Kalau kita baca dan kita rasa macam apa yang kita baca tu betul, kita cari apa bacaan yang boleh menghujahkan, yang boleh melawan idea yang kita rasa betul tu. Kita kena begitu supaya kita
sentiasa bijak dalam menimbang, kita sentiasa matang dalam menanggapi satu-satu idea. Itu sedikit perkongsian saya lah, Syarah. Harap membantu lah. Tapi sebenarnya ni Muziru pun ada jawapan dia ni. Menarik juga ni. Muziru, bagi sikit. Nak bagi apa? Apa soalan tadi tu? Soalan Syarah tadi. Dia tanya kata, ni. Okay, macam mana kita, bila kita menulis, kita akan terikut dengan cara penulisan satu penulis tu. Dan bila kita membaca satu buku tu, kita terikut pula dengan idea buku tu. Bagi saya sendiri, benda itu bukan satu masalah. Dia bukan satu masalah sebab setiap orang akan ada kecenderungan yang sebegitu. Malah saya sendiri pun memang bermula begitu. Sama macam Faiz cerita tadi. Kalau masa zaman sekolah, saya minat Faizal Tarani. Saya akan terikut dengan gaya Faizal Tarani. Dalam puisi saya minat Isam Said. So saya macam terikut-ikut dengan gaya itu. Tapi itulah satu pengembaraan untuk diri sendiri sebenarnya. Dia pembacaan ini adalah satu proses pengembaraan. Bagi saya adalah satu proses pengembaraan untuk mencari diri sendiri. Di mana kita bermula membaca itu bermula daripada minat. Yang mana biasanya orang pada awalnya dia jarang orang yang daripada awal membaca sudah ada disiplin, sudah ada cara sendiri, kefahaman sendiri, buku-buku terpilih. Saya sendiri ketika awal pembacaan pun pakai baca je semua benda. Kerana bagi saya pada waktu itu saya membaca sebab saya hendak menambah ilmu. Itu tipikal jawapan kan. Kenapa kamu baca? Kerana nak tambah ilmu. Jadi kefahaman saya tentang ilmu pada ketika itu ialah saya kena baca sebanyak mungkin supaya saya tahu banyak perkara. Dan kemudian pada ketika itu kita berada dalam satu sisi mencari diri sendiri. Kita berada dalam satu sisi di mana kita sedang meneroka apa jawapan yang paling terbaik untuk diri kita. Dan kita akan baca ramai orang dan dalam pembacaan itu kita akan ada beberapa orang yang kita rasa kita minat. Kita rasa kita kena dengan jiwa kita. Maka kita akan mula banyak membaca tentang orang tersebut. Saya sendiri sebagai contoh, ketika zaman sekolah, saya untuk buku non-fiction lah. Untuk buku non-fiction, saya suka dengan tulisan-tulisan Kasih Ahmad. Saya suka dengan tulisan antara awal juga saya baca Syed Nakib Al-Atas dan Syed Husin Al-Atas, saya membaca. Dan saya akui bahawa pada ketika itu saya banyak dipengaruhi oleh idea-idea sebegitu. Dan dalam penulisan saya, dalam perbicaraan saya pun saya banyak memetik nama mereka. Gaya tulisan pun kita rasa kita nak tiru cara mereka menulis. Dan bagi saya itulah satu benda yang biasa. Dan bagi saya itu satu proses yang sangat penting untuk kita ada dalam proses pembacaan tersebut. Kerana kalau kita tidak ada proses yang sebegitu, bermaksud kita belum jumpa apa titik poin untuk kita mulakan langkah ke hadapan. Kalau kita tidak ada pengalaman yang sebegitu, kita tidak ada pengalaman untuk meniru cara orang lain, meniru cara orang pengarang yang kita suka berfikir, meniru idea-idea mereka. Kalau kita tidak ada pengalaman yang sebegitu, kita akan lost, kita akan mudah lost dan kita tak tahu kenapa kita nak membaca sebenarnya. Tetapi semakin lama kita membaca, kita akan semakin mendalam pemikiran kita akan semakin matang. Bila kita sampai satu proses kematangan, kita akan mula mempersoalkan semula segala yang kita baca selama ini. Dan kita akan mula ada krisis, dia ada krisis eksistensial begitu. Dia ada krisis bersoal jawab dengan diri sendiri. Kerana pada titik kematangan itu, yang mana barangkali pengaruh persekitaran juga mempengaruhi kita untuk berfikir sedemikian. Kita akan mula mempersoalkan kenapa aku menerima idea yang sebegini, kenapa aku mahu tiru gaya sebegini, adakah dicocok dengan aku punya pemikiran ataupun tidak. Dan proses persoalan yang sebegitu akan melanda dan kita akan berada dalam satu fasa di mana jiwa kita kacau. Kita akan berada dalam fasa yang sangat kritikal. Ya, di setengah orang akan ada fasa yang sebegitu. Mungkin ada orang lain yang tidak. Tapi untuk saya sendiri, sebagai pengalaman saya ada fasa yang sebegitu. Fasa yang sebagaimana bila terlalu banyak pun kita rasa terlalu banyak berfikir semula tentang tokoh-tokoh yang kita ikuti selama ini. Dan kita akan fasa yang jiwa kacau, rasa tak tenang, gelisah.
rasa segala tidak kena dan kita akan rasa murung dan sebagainya macam-macam. Dan pengalaman itu yang saya rasa satu pengalaman yang agak mahal kerana dia membina satu proses critical thinking kat situ untuk kita mempersoalkan semula idea-idea pengarang yang kita ikuti selama ini. Dan ketika itu proses itu akan menjadikan kita lebih mencari semula jawapan terhadap persoalan tersebut. Ada orang ditinggalkan sisi yang sebegitu menyebabkan dia tersangkut di situ dan dia dah mula tinggalkan, dia dah kata mati tengah jalan. Dia mula tinggalkan sisi, dia kata tak nak serabut, tak nak gelisah dan sebagainya, dia mula meninggalkan bacaan. Dan bagi saya itulah satu sayang kalau ditinggalkan pengalaman sebegitu. Kerana saya teringat bukanlah nak saya kata macam Imam Al-Ghazali, tapi kalau kita baca Mungkin Al-Dhalal itu, Imam Ghazali pada satu fasa sampai 3 bulan tidak boleh tenanglah hidup dia sebab dia diasak dengan persoalan-persoalan yang menggugah keimanan dia, menggugah fikiran dia, dan itulah satu proses yang sangat kritikal. Dan setelah itu, setelah kita melepas di fasa tersebut, barulah kita akan mula tenang kerana kita mula jumpa apa yang kita cari dan kita nak tuju dan kita lebih nampak jelas. Macam saya sendiri setelah membaca pelbagai bahan, saya rasa saya tahu ke mana saya nak tuju selepas ini, apa pembacaan yang saya nak tuju dan ke mana saya nak pergi. Dan setelah itu barulah dan seterusnya lah. Tapi persoalan pada syarah Syamimi tadi tu, bagi saya kalau kita ada rasa tendensi untuk meniru idea seseorang, cara penulisan seseorang, bagi saya biarkan dan teruskan meniru, buat lalui proses itu, kerana pada satu fasa anda akan mula berfikir semula kenapa anda mengikuti pemikiran tersebut, dan anda akan mula mendapati bahawa ruang di hadapan itu lebih luas dan terbuka lebih besar untuk anda lebih teroka lebih banyak, dan anda akan mula pada mungkin satu ketika anda sendiri akan bercanggah, akan mengkritik semula idea-idea tokoh-tokoh yang yang anda sayangi selama ini. Dan banyak pengalaman saya, tokoh-tokoh yang saya pernah minat gila-gila sebelum ni tu, saya mula kritik balik dan kita akan mula mencari balik satu identiti baru yang lebih signifikan dengan diri kita. Itulah. Itu dia. Punya semangatnya Muziru. Lama tak lepas bila dengar balik macam okey, ni Muziru yang aku kenal selama ni. Kadang-kadang terkeluar agak dia punya slang Terengganu tu. Terima kasih Muziru. Sebenarnya antara poin yang saya paling suka sebenarnya bila Muziru kata yang memang dalam membaca adalah satu proses, betul. Dan memang tidak nafikan kita memang akan ada kesan seperti yang Faiz kata tadi dan pengaruh tu. Tapi lama kelamaan kita akan dapat membina sistem kita sendiri. Kita akan dapat membina struktur pembacaan kita sendiri. Bermula daripada pembacaan secara rawak, kita trial and error. Akhirnya kita akan jumpa apa cita rasa kita yang sebenar. Dari situ kita akan mula membina kita punya kutub khanah lah, kutub khazanah, iaitu membina kepustakaan diri kita dengan membaca apa yang kita suka, membaca apa yang mungkin conform kepada pegangan kita pada saat itu. Seperti yang Muziru katalah, dia ada membaca beberapa karya-karya penulis pada awalnya, tapi akhirnya dia mengkritik pula penulis itu sebab di akhirnya kita akan membaca karya yang sesuai dan relevan dengan titik kehidupan kita pada waktu itu. Jadi terima kasih Muziru. Saudari Syarah, adakah ia menjawab soalan saudari? Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih. Saya pun ada terima satu lagi request daripada saudara Akashah. Akashah, kalau boleh bersuara? Hello, boleh dengar? Sila. Okay, actually saya ada satu soalan lah kepada Cik Hafizul Faiz lah. Dia soalan dia macam pursuant to soalan Cik Syarah Syamimi. So the first question, actually saya rasa soalan Cik Syarah tu actually related juga dengan konsep original thinker. So saya punya first question dekat Cik Hafizul Faiz. Sudah. Macam mana kalau kita contoh kalau kita just take randomly from say random books, so kita jadi someone yang
tak ada original thinking and tak ada substance. Okay, that is the first question. And then the second question, macam mana kita nak, tapi saya dah lupa lah second question. Tak apalah, jawab yang tu. Sorry, Akisha, saya nak telitikan lagi soalan pertama tadi. Maksudnya bila kita membaca buku-buku yang rambang, maksudnya kita memilih buku tanpa ada hala tuju, kita just pick one book, kemudian kita baca buku tu, betul ke? Betul. Sebab macam contoh saya punya cara baca lah, just macam saya baca, saya lebih kepada topik. Macam contoh macam sekarang tengah hangat isu politik kan. So saya carilah macam related books pasal politics, and then saya baca on that topic lah. A few books on that topic. Tapi kadang saya macam terfikir lah, bila macam kita banyak macam absorb idea orang, to the point that kita ni kadang kita tak tahu what actually is kita punya own principle or substance diri kita sendiri lah. Itu kalau yang boleh Cik Hafizul Faiz tolong jawab lah. Menarik soalan tu, Akisha. Sebenarnya soalan tu tadi, kalau kita boleh relasikan balik dengan apa yang telah pun dibahaskan oleh Muziru tadi, sebenarnya ada kaitan. Sebenarnya dalam membaca ni, kita tak perlu nak cari topik dulu. Sebenarnya kita tak perlu nak cari topik dulu. Apatah lagi kita baru mula nak membaca buku kan. Kita tak payah nak cari topik dulu. Kita sebenarnya membaca ni lebih seronok bila kita mulakan dengan tidak tahu itu. Kita mula jadi nak try, nak mencuba membaca semua jenis buku. Itu lagi bagus tau. Dan itu lagi menyeronokkan. Tapi jangan cepat putus asa lah bila kita jumpa buku, kita rasa macam buku dia tak bagus lah, tak sedap tulisan dia, tak kena mesej dia, tak kena ni, ketepikan. Tapi ia bukan salah pada membaca. Ia mungkin buku itu bukan salah buku itu, tapi buku tu mungkin yang tak kena dengan kita. Dan bukan juga salah kita, macam kita ni memang tak erti membaca ke tidak, dia tak begitu. Itu mungkin bukan lagi selera kita. Jadi apa yang kita kena buat, teruskan mengembara, teruskan mencari sampailah kita jumpa buku yang kita nak. Kadang-kadang kita rasa macam kita tak ada substance, kita terlalu superficial istilahnya kan. Kita baca and then kita ambil idea dia and then kita tinggalkan, and then kita pergi baca buku lain pula, kemudian kita tinggalkan. Kita rasa macam kita superficial, tapi sebenarnya itu pengembaraan kita dalam membaca. Cuba untuk proses membaca ini, dia tidak hanya proses menghabiskan satu buku itu daripada kulit ke kulit. Membaca adalah proses kita kena ada proses yang saya sebut pada pengenalan tadi. Iqra' itu ada proses di mana kita berinteraksi dengan bahan bacaan kita itu. Pertamanya dari segi kritisnya kita kepada idea-idea yang disampaikan oleh buku tersebut. Misalnya kalau buku itu idenya adalah tentang politik, kita harus bersikap kritis untuk tidak bersetuju dengan idea itu sebab apa. Ataupun kita bersetuju idea itu untuk sebab apa. Maka persoalan kenapa, persoalan melawan hujah-hujah idea itu adalah harus ditimbulkan. Sebab itu membaca adalah proses kritikan itu. Proses kita mengkritiknya dengan intelektual kita. Dalam masa yang sama, membaca juga adalah proses untuk kita idea tadi kita ramahi. Kita teladani idea itu, kemudian kita masakkan idea itu. Kadang, saya bagi contoh yang mudah. Kita membaca, kita tak jumpa refleksi dalam pembacaan kita. Susah. Sebab contoh, saya antara salah seorang penulis yang saya sangat suka baca dia punya sejarah dia adalah Prof. Ahmad Adam. Ini sejarawan besar lah dekat tanah air kita. Saya suka baca buku dia sebab Prof. Ahmad Adam ni dia banyak sangat fakta dalam artikel dia. Dia sebut fakta walaupun kronologi dia tu kemas, tapi dia tidak ada refleksi lah. Dia tidak ada macam kita, kalau kita baca, contohlah kita baca buku-buku yang mungkin kalau kita baca Syed Hussein Alatas, dari segi fakta, dari segi dapatan sejarah itu, dia menimbulkan pula idea baru, kemudian dia menambahkan pula refleksi. Daripada segala dapatannya itu, dia ada ideanya sendiri yang dia simpulkan. Kita jadi seronok membaca sebab dia macam, dia sendiri yang analisakan kepada kita. Tapi kalau kita baca sejarah, artikel sejarah misalnya, dia bagi fakta, dia bagi kronologi, dia bagi pandangan-pandangan, dia bagi cuplikan-cuplikan, ini kata apa, kita sendiri yang kena kumpulkan, kena timbuskan dan kena simpulkannya itu macam mana. Jadi itu beza duanya.
adakah kedua-duanya, adakah kita nak kata macam Prof. Ahmad Adam, dia menulis tanpa substantial tanpa substance sebab dia menulis begitu saja? Tidak juga, sebab fakta-fakta yang dia bagi itu antara fakta-fakta yang dapatannya sangat susah kita nak carilah. Contohnya dia cerita tentang kemerdekaan, dia cerita tentang Melayu Raya, idea tentang Melayu Raya, dia pernah cerita Ibrahim Haji Yaakob tu pernah ada attempt untuk berjumpa dengan Soekarno. Itu memang rare sungguh, memang lain dia nak masuk tu. Jadi itu pada saya satu keseronokan sebab kita sendiri bebas untuk reflect, kita sendiri bebas untuk berinterpretasi dan berinteraksi dengan tulisannya itu. Jadi sebenarnya kita sebagai pembaca, kita tak boleh membacanya kemudian meninggalkan terus bahan bacaan kita. Saya berpandangan bahawa apa saja yang kita baca, kita harus berinteraksi dengan buku itu ataupun bahan bacaan itu. Dan berinteraksi ini bukan hanya pada waktu membaca yang kita berdialog, ada personal dialog itu, tapi juga selepas itu. Mungkin kita menulis tentangnya, mungkin kita bersikap kritis kepada idea-idenya itu. Maka itu adalah satu proses untuk kita pergi kepada substance itu, substantif bahan bacaan itu. Itu adalah prosesnya. Satu soalan yang baiklah, saya harap menjawablah Kesha. Menjawab. Tapi saya nak bagi soalan kedua pula, boleh ke? Oh, baru ingat ada pula. Sila boleh. Tapi saya punya soalan yang second ni, dia macam say we read lots. Tapi macam mana Cik Faiz punya sistem untuk buat macam what we read we can translate into actions. Contoh saya pernah at one point lah, saya suka sangat baca buku Safhat punya book macam dalam 2-3 tahun lepas lah. Buku dalam apa? 2000 dulu saya banyak baca buku siapa dah? Macam Sigmund Freud, lepas tu Brian Tracy. Buku-buku self-help dia panggil. Self-help lah. Tapi the point is, saya punya problem bila saya baca that kind of book, dia macam dia is a good idea, faham tak? Dia macam idea dia tu macam ni kalau buat ni memang produktif ni. Ni kalau buat ni memang esok kaya kan. Tapi macam mana Cik Faiz punya sistem untuk buat apa yang kita baca tu kita boleh literally translate into action lah. Macam at least kita ada some output from our reading. Macam mana you punya sistem? Okay, itu saya punya soalan. Terus terang Kesha, saya tak ada sistem tu. Lagi satu, saya kurang gemar membaca buku yang sebegitu. Sebab buku itu pada saya dia bukan buku, dia adalah panduan. Dia buku lah kan, tetapi dia bukan mengetengahkan idea. Dia mengetengahkan banyak panduan, banyak tips. Jadi kalau saya baca buku-buku yang macam tu, contohnya kalau buku bisnes ni saya baca How to Tell a Story kan. Itu antara how to story a brand tu yang Mac pernah cadang sebelum itu kan. Saya baca buku tu tapi saya tak akan membacanya dengan mendalam macam tu. Saya akan, sebab kita bisnes, kita menjual ke apa semua, kita akan baca sekitar lalu je, speed reading, sebab kita nak get the tips tu, idenya apa. Itu kalau itu kita akan buat terus lah. Saya akan terus buat benda tu, saya akan cuba implement benda tu. Itu dari segi tindakannya, sebab buku tu pun dia menjurus kepada tindakan, dia bagi kita how to apa benda nak buat. Cuma kalau buku-buku yang berkaitan dengan idea ke, yang berkaitan dengan contoh buku non-fiction, dia tak memberikan kita saranan nak buat macam mana kan. Jadi tindakan itu kita tak tahu nak terjemah macam mana sebab dia tidak ada satu panduan yang jelas dekat situ. Tindakan ini adalah pada idea itu sendiri. Kalau kita membaca satu-satu buku, contohnya kalau kita membaca Afandi Saleh ke, ataupun kita membaca buku-buku yang berkaitan dengan penulisan, mazhab sastra ataupun mazhab penulisan, ataupun kita membacalah buku-buku luar lah, kita ambil buku yang kita membaca Taha Hussein bercakap tentang sastra. Bagi dia sastra itu bebas daripada segala bentuk penjajahan akal, termasuklah penjajahan daripada institusi, sama ada institusi agama ataupun institusi undang-undang satu-satu negara. Kita harus membebaskan diri kita daripada itu. Let's say lah kita ambil Taha Hussein begitu kan, contoh saya membaca itu, kemudian tindakannya adalah pada tulisan-tulisan saya selepas itu. Itu dari segi seorang penulis lah. Jadi idea itu telah melahirkan prinsip penulis itu. Penulis itu dia menulis dengan gaya ini kerana dia dengan gaya ini, dan dalam tulisan-tulisannya itu, dalam novel-novelnya itu ada mesej yang sebegini yang cenderung kepada mazhab ini, kerana itu yang dia percaya. Jadi itu adalah tindakan daripada idea. Dan ini yang paling berkesan tau sebenarnya Kesha. Ini yang paling berkesan sebab kalau
satu-satu idea tu mampu mempengaruhi penulis, maka kalau penulis itu menulis 10 buku selepas itu dan dia masih lagi pegang kepada idea itu, maka idea itu larut sampai 10 buku dan idea itu terus larut sampai ke sepanjang selagi mana buku itu ada di pasaran lah, selagi mana buku itu ada. Bahkan selama mana pun. Itu antara kelebihan dari segi idea lah. Sistemnya tak ada. Ada idea memang saya baca buku, saya tak berapa nak okey dengan idea tu, kemudian kita tak tulis lah idea tu, tapi kita hargai kerana kita memahami idea adalah satu sikap yang baik kan. Jadi kita baca idea tu, cuma nak implementasi idea tu kita tak semua buku yang kita baca harus kita bertindak kepadanya. Harus kita terjemah dalam bentuk tindakan, tak semua. Ada buku yang kita terjemah dalam bentuk penolakan kita kepada buku tu lah. Kita tak setuju dengan idea dia. Itu juga satu bentuk tindakan kan. Itulah saya harap membantulah Kasyah. Yang lain-lain sebenarnya lagi pandai ni nak menjawab bagi pandangan. Ada lagi yang masuk ni speaker ni. Thank you. Tapi saudara Kasyah macam mana? Okey ke jawapan? Okay. Thank you. Okay. Saya kena sudi bertanya. Kepada rakan-rakan yang mendengar, kalau anda segan nak naik sebagai speaker dan bertanya, anda boleh tanya macam biasalah, tanya dekat ruangan DM saya dan saya akan bacakan soalan itu kepada para speaker yang bersama kita malam ini. Jadi kita ada saudara Nazmi Afiq. Ni pun antara yang saya selalu follow ni. Sifu saham. Saudara Nazmi, boleh bersuara ke? Assalamualaikum. Dengar? Waalaikumsalam. Silakan. Okay. Kalau nak kongsi ke, nak bertanya ke? Okay, saya nak berkongsi pengalaman lah. Pengalaman membaca Sila. kan. Okay, first kali terima kasih dekat Tuan Faiz dan Tuan Iman. Lepas tu tadi Tuan Faiz ada highlight pasal humble dan kita kira sebagai humility lah kan. Sebab bila kita membaca ni, bila kita dah start ada ilmu ataupun lebih daripada orang lain tu, kita rasa kita ada rasa arrogant tu. Memang dia ada benda tu. Tak kisahlah kita belajar dari segi bidang apa-apa sekalipun, dari segi bidang agama atau apa-apa sekalipun, dia akan ada rasa kita lebih pada orang. So benda tu satu benda yang penting lah untuk Tuan Faiz highlight tu. And then dari segi pengalaman saya membaca, masa tu tahun 2018 kot, 2018. So masa tu saya start membaca buku-buku non-fiction lah, lebih kepada self-help macam tu. Saya baca buku Think and Grow Rich, banyak buku-buku macam tu lah. So masa tu saya baru grad, and then saya rasa macam saya nak mencari purpose dalam hidup saya. Saya nak mencari purpose dan juga saya nak mencari kita cakap happiness lah. So saya nak mencari benda tu lah dalam hidup saya. So saya start baca, tapi macam dia baca tu dia macam tak konsisten. Dia macam baca on off macam tu kan. So saya start pada tu, saya lama jugalah saya tak membaca. And then saya macam terjumpa, saya banyak belajar trading lah sebenarnya, trading saham. So bila saya start belajar trading tu, saya ada jumpa one of cikgu yang banyak terangkan kelebihan membaca semua kan. So lepas tu saya terjumpa pula cikgu dia, and then diorang banyak terapkan untuk kenapa kita kena baca, kena ni semua kan. So saya start baca, and then saya nak mencari jawapan lah kenapa saya kena membaca semua kan. So saya start tengok YouTube, and then ada advice from orang-orang yang berjaya kat dunia ni, Warren Buffett, Bill Gates, Elon Musk. So kebanyakan mereka ada satu persamaan. So saya mencari persamaan lah. Satu persamaan. Apa yang persamaan diorang ni, macam mana diorang boleh jadi dari segi di dalam sosial hierarki masyarakat tu, diorang boleh diletakkan di golongan kita panggil top 1% lah kan. So macam dia ada memberi impak yang positif, impak yang besar dalam dunia kan. So bila saya study,
diorang ada satu kelebihan iaitu diorang ada satu persamaan habit diorang iaitu membaca. So start pada situ saya try lah untuk baca. Tapi seriously lah, masa mula-mula start tu memang sangat berat lah. Saya rasa memang membaca ni benda yang memang bosan lah. Bosan, lepas tu macam berat lah rasa sebab kita rasa macam kita tak biasa lagi dengan habit tu. Tapi saya konsisten buat. Saya buat 15 minit setiap hari. Saya buat selama 3 atau 4 bulan. Bila lama-lama tu, dia jadi macam sehari saya tak baca buku, saya rasa tak lengkap hidup saya. Ataupun kalau selagi saya tak baca buku, saya rasa macam anxious sampai masa tahap macam tu sekali. Saya rasa macam saya kena selalu nak membaca kan. And then saya punya perangai memang saya punya attitude dari sekolah. Saya jenis suka share knowledge saya. Saya memang dari sekolah saya suka ajar orang lah. Mungkin sebab ibu bapa dua-dua cikgu. So mungkin ada sikit lah traits tu kan. So saya start baca and then saya share apa yang saya baca, just untuk share je, just macam saya suka express lah. Saya post apa yang saya baca. So start daripada situ, masa tu follower saya rasa dalam 300 lebih lah, 300 lebih macam tu. So start pada tu macam saya nampak banyak lah, start pada tu saya start share knowledge tu sebenarnya, saya nampak ramai orang start follow saya and then start saya build connection, saya kenal ramai orang lah daripada Twitter. So start daripada situ, bila membaca tu saya dah jumpa buku, saya banyak baca buku trading lah. Saya rasa dalam buku trading tak adalah banyak tapi dalam 20 buah macam tu lah kot saya baca. So start pada buku trading tu saya start read dengan apa yang saya suka. Lepas tu saya masuk kelas Buhari Ramli. So Buhari Ramli ni dia cikgu bisnes lah. So bila dia ajar pasal bisnes semua, rupanya dia tak ajar pasal bisnes. Dia ajar pasal macam mana kita nak hidup. Macam mana cara kita berfikir, macam mana kita ni. So saya nampak start pada situ saya baca buku yang betul-betul mengubah hidup saya adalah The Almanac of Naval Ravikant by Eric Jorgensen. Buku tu lah yang mengubah cara saya berfikir. Saya start belajar pasal human nature, pasal psikologi, pasal psychoanalysis, pasal decision making, pasal finance. So start daripada situ saya baca and then saya rasa macam saya dah start jumpa lah apa yang saya cari dalam hidup. Saya dah start jumpa saya punya purpose. So saya nasihatkan kepada terutamanya golongan muda kan. So saya harap budaya membaca ni dapat diterapkan lah. Tak kisahlah baca fiction ke, baca non-fiction ke, dia kena start dengan kita baca apa yang kita minat ataupun apa yang kita curious ataupun apa masalah kita time masa tu lah. So bila kita start membaca tu, dalam masa yang sama dia akan wujudkan satu kiranya pemikir yang bagus lah. So bila you ada satu decision making skill decision making yang bagus, so benda tu lah yang akan naikkan you punya taraf social hierarchy dalam masyarakat lah. Dalam masa yang sama, bila bangsa yang membaca ni adalah bangsa yang bagus lah, bangsa yang ada kualiti. So kalau kita tengok kebanyakan negara-negara maju memang mementingkan, kalau kita tengok dalam train pun semua baca buku, baca e-book. So kalau kita nak apa yang kita dapat sekarang ni, macam ahli politik, apa yang kita dapat sekarang ni adalah lambang ataupun cermin kita punya rakyat sekarang. So kalau kita nak ada pemimpin dan negara yang berkualiti, kita perlu start dengan diri sendiri dulu lah. Kita kena start diri sendiri, kita kena improve diri sendiri. Macam mana nak improve, macam mana nak ada direction adalah dengan memulakan pembacaan lah. Pembacaan, dan dari situ kita akan develop satu attitude yang bagus lah untuk kita membentuk sebagai seorang manusia. So itulah saya punya pengalaman, sedikit pengalaman kenapa kita membaca.
Terima kasih. Mantap oh. Dia macam bila dengar tu rasa wah, satu-satu nasihat masuk dalam jiwa kita. Terima kasih Saudara Nazmi. Sebenarnya saya bersetuju dengan kenyataan Saudara Nazmi dan juga speaker lain kalau saya boleh simpulkan pada bentuk point. Yang pertamanya kalau saya selalu dapat soalan, dulu saya suka baca tapi dalam kelamaan saya dah tak suka baca. Jadi Iman apa yang boleh saya buat kalau saya nak mula membaca semula dan dapatkan balik kegairahan membaca itu. Jadi jawapan saya kepada mereka yang bertanya ni sama jawapan saya iaitu anda memang kena baca buku yang kena dengan jiwa anda, yang kena dengan cita rasa anda, yang memang anda minat nak baca. Kalau anda suka baca manga Jepun, suka baca komik Marvel ke DC ke, baca. Teruskan baca. Kalau anda suka baca surat khabar, baca. Kalau anda suka baca novel cinta sekalipun, baca. Wujudkan dulu spark ataupun cetusan kesukaan membaca itu, dan seperti yang Saudara Kausar katakan tadi, daripada satu buku anda akan menjadi lebih gairah, akan menjadi lebih minat, dan dari situ akan bermula perjalanan anda daripada buku yang pertama akan beralih pada buku yang kedua, pada buku yang ketiga, dan lama kelamaan tanpa ada sedar habit ataupun sikap tabiat membaca itu akan tertanam dengan sendirinya. Jadi jangan risau kalau anda termasuk dalam golongan yang dulu suka baca time sekolah dulu, time kecil dulu ke, tapi sekarang bila dah dewasa dah tak suka baca. Jadi apa yang saya boleh nasihatkan, cari bahan bacaan atau karya yang kena dengan jiwa anda, yang kena dengan cita rasa anda. Dan dari situ anda akan mula nampak magicnya itu dengan sendirinya. Terima kasih kepada semua yang berkongsi. Baik, saya dah dapat kita punya Ustaz Fakri Fazli. Sebenarnya saya ada minta dia secara khusus lah, sebab kita selalu dengar kalau kita baca buku tanpa berguru ni macam kita berguru dengan syaitan. Jadi adakah kenyataan itu betul atau tidak? Saya minta Ustaz Fakri lah untuk jawabkan. Silakan. Dengar suara saya? Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wasallam. Disebabkan saudara Iman dah jemput sebagai speaker, saya tak mampu nak tolak lah. Asalnya saya nak bagi peluang kepada speaker lain untuk bercakap, tapi sebabkan dia dah jemput, so saya terimalah. Jadi soalan yang beliau ajukan kepada saya semalam adalah tentang kata-kata yang selalu kita dengar kan, yang mana jika seseorang tu dia membaca tanpa berguru, maka syaitan adalah gurunya. Ataupun dalam ibaratnya dalam bahasa Arab, ayatnya bahasa Arab, man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Dan maksud yang sama, iaitu siapa yang tidak ada guru, maka syaitan adalah gurunya. Dan kata-kata ni jika kita telusuri dalam turas Islam, dia akan kembali kepada zaman tahun ke-4 Hijrah dan juga tahun ke-5 Hijrah, yang mana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qushairi dalam Risalah Qushairiyah, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Jadi kata-kata yang seperti ini kita kena memahami latar belakang kenapa kata-kata ini disebutkan. Iaitu pada waktu tersebut medium utama dalam penyampaian ilmu adalah medium lisan, yang mana para murid mereka akan pergi ke halaqah-halaqah ilmu, dan mereka akan berkumpul di guru, dan guru akan menyampaikan ilmu secara lisan. Jadi itulah medium utama pada waktu tersebut. Buku-buku wujud di perpustakaan, ada perpustakaan yang besar-besar di zaman Islam yang dahulu, tapi untuk dapatkan buku secara peribadi, seseorang perlu menyalin ataupun dia perlu dapatkan khidmat, kita panggil nusakh, mereka yang menyalin buku. Maksudnya pada waktu tersebut di pasar-pasar akan ada golongan-golongan orang yang mana kerja mereka adalah menyalin buku, yang mana mereka akan diupah dan mereka akan menyalin buku. Jadi nak dapatkan buku adalah satu benda yang agak sukar pada waktu tersebut. Jadi medium utama adalah medium kita kata melalui lisan, penyampaian secara lisan. Dan apabila secara lisan, dan jika seorang itu pada waktu tersebut dia hanya bergantung kepada buku, dan buku tersebut adalah tulisan tangan, boleh jadi akan berlakunya kesilapan, yang mana dalam kita kata dalam penulisan biasa akan berlaku kesilapan kan. Kalau siapa yang terlibat dalam kita kata mengedit manuskrip kitab-kitab yang lama, yang Islam, yang tulisan tangan, mereka akan perlu buat kita kata pembandingan di antara salinan-salinan, sebab boleh jadi berlaku kitab yang sama tapi salinan yang berbeza, ada berlaku kesilapan pada satu salinan lain betul. So mereka kena bandingkan, sebab tulisan tangan macam tu. Boleh jadi hilang satu perkataan, la, tidak. Yajuz boleh, la yajuz. Jadi situ dah boleh berubah makna. Jadi pada waktu tersebut
memang sangatlah memerlukan kepada bimbingan guru untuk mendapatkan ilmu. Dan hakikatnya adalah kita kena cari keseimbangan sebenarnya antara berguru dan juga membaca. Ni saya sebutkan khusus untuk pengajian Islam lah, siapa yang nak membaca dalam bidang kita kata agama Islam yang melibatkan tafsir, fiqh ataupun hadis dan juga sebagainya. Kita perlu cari keseimbangan sebenarnya antara berguru dan juga membaca. Sebab apa? Sebab jika berguru sekalipun, berguru tidak akan menjamin seorang itu daripada kesesatan. Sebab banyak ajaran sesat muncul kerana ketaksuban pada guru. Jadi bergantung kepada guru semata-mata tanpa ada sebarang kita kata sifat kritis, mempersoalkan, bersoal jawab dan sebagainya, dan tanpa ada pembacaan sendiri rujukan, akan mudah menimbulkan ketaksuban pada guru. Jadi ketaksuban pada guru tu akan bawa kepada perkara lain pula yang boleh menimbulkan kesesatan. Begitu juga jika kita membaca semata-mata tanpa kita memiliki apa-apa asas yang betul, tanpa kita melalui kita kata jalan yang betul dengan kita belajar bahasa Arab contohnya, tanpa kita mempelajari ilmu asas seperti ilmu usul fiqh ataupun ilmu akidah yang betul, dan kita terus membaca satu topik yang mendalam tentang agama, boleh jadi berlaku kesilapan juga. Jadi kita kena cari keseimbangan di antara membaca dan juga berguru. Jadi peranan guru adalah sebagai pembimbing dan kita adalah untuk sebagai penuntut ilmu dan juga sebagai pelajar adalah untuk menambahkan lagi pengetahuan dan jadikan guru sebagai kita kata tempat rujukan untuk bertanyakan soalan. Gitu. Dan apa yang penting adalah melalui berguru, dengan berguru kita akan dapat proses pendidikan yang mana buku akan berikan kita ilmu, tapi pendidikan adalah daripada guru. Orang yang akan didik kita dengan akhlak yang betul. Sebab jika kita lihat dalam sejarah Islam, bagi siapa yang pernah mendengar nama seperti Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah, Imam Ibn Hazm ni adalah seorang tokoh Islam yang hidup pada zaman di zaman Andalusia, yang mana beliau ni terkenal dengan lidah beliau yang tajam. Yang mana dikatakan bahawa ada kata-kata yang terkenal, tapi ada orang tak setuju kata-kata ni. Dikata kata-kata tersebut adalah lisan Ibn Hazmin wa Saiful Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi syaqiqan. Lidah Ibn Hazm dan juga pedang Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi adalah dua beradik. Maksudnya nak cakap tajamnya lisan lidah Ibn Hazm ni dalam mengkritik sama seperti pedang Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi yang banyak bunuh orang, yang pemerintah pada zaman Abbasiyah tak silap saya, yang banyak membunuh ulama dan juga orang Islam, sama-sama tajam. So antara punca yang dikatakan bahawa berlakunya kita kata kekerasan lisan Ibn Hazm ni adalah rahimahullah adalah kerana dia tidak ada guru yang khusus buat dia, sebab dia banyak membaca sendiri. Jadi dia terlepas sedikit sebanyak kita kata didikan terus daripada guru. Ini apa yang saya tahu. Dan kalau kita baca penulisan Ibn Hazm, kadang-kadang jika dia tak setuju dengan satu pendapat, dia kata yang saya ingat tu banyak ayat dia, antaranya yang lembut sikit kan, hadzal ra'yu la yaqulu bihi aqilun. Pendapat ni tak akan disebut oleh orang yang berakal. Dia kata macam tu. Maksudnya nak kata kerasnya lisan dia. Banyak lagi kata-kata dia yang lain, saya pun tak nak sebutlah kat sini, tapi itu antaranya sebab dia kehilangan sedikit kita kata didikan daripada guru. Jadi apa yang perlu kita buat adalah untuk pengajian Islam ni adalah kita perlu seimbangkan antara membaca dan juga berguru. Dan kita kena ambil inspirasi, kita boleh ambil inspirasi daripada Al-Quran sendiri, yang mana nama lain bagi Al-Quran adalah Al-Kitab. Ada dua nama Al-Quran, iaitu Al-Quran, yang kedua adalah Al-Kitab. Al-Quran daripada kalimah Qur'un, Al-Kitab daripada kalimah Katbun, yang mana Qur'un adalah pengumpulan sesuatu daripada ataupun dengan cara lisan lidah, manakala Katbun adalah pengumpulan sesuatu dengan cara penulisan. Jadi Al-Quran dipelihara dan sampai kepada kita dengan dua cara, iaitu dengan cara lisan, iaitu disampaikan oleh guru, iaitu daripada guru tersebut diambil daripada guru dia ambil daripada guru dia sampai kepada Rasulullah, dan sampai kepada kita Al-Quran melalui cara kitabah, penulisan mushaf. Jadi nak menunjukkan bahawa dalam pengajian Islam dua-dua diambil berat, iaitu berguru dan juga mushaf. Yang mana Al-Quran tidak akan dihafal melainkan jika dilihat dengan mushaf, dan Al-Quran tidak akan dicetak melainkan jika dirujuk kepada orang yang menghafal. Jadi ada berlakunya kita kata saling kebergantungan di antara penulisan buku dan juga penyampaian secara lisan, iaitu melalui guru.
Jadi kita kena ambil, kita kata inspirasi atau iktibar daripada nama Al-Quran ni, iaitu Al-Quran juga Alkitab, untuk kita seimbangkan di antara menuntut ilmu daripada guru dan juga membaca sendiri. Dan seperti mana yang kita tahu dalam surah Al-Kahfi juga, yang mana Nabi Musa AS mengembara jauh demi untuk mencari guru. Dan sedangkan baginda adalah Nabi, yang mana baginda sendiri dah mendapat wahyu, tapi masih lagi mencari guru, kerana guru akan dapat berikan didikan dan juga bimbingan yang tak akan dapat daripada buku. Saya rasa setakat tu kot. Saya boleh kongsi tentang kata-kata siapa yang tidak berguru, maka syaitan adalah gurunya. Jadi kita baca sebanyak-banyaknya, dan masa yang sama kita tak tinggalkan majlis ilmu, kita tak tinggalkan berguru, supaya kita dapat keseimbangan di antara kedua-dua cara. Wallahu'alam. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Fakri kerana menjawab. Jadi kepada yang mungkin yang bersama kita malam ni dah cerah lah bagaimana wujudnya asal usul perkataan itu. Jadi memang tak nafikan bahawa seperti yang Ustaz katakan tadi, memang ilmu ini dia diikat dengan melalui lisan dan juga melalui penulisan. Jadi di samping anda membaca buku, anda juga perlukan berguru, kerana mungkin apa yang anda faham berbeza dengan apa yang dimaksudkan sebenarnya oleh penulis itu. Jadi gurulah yang akan mendidik dan membimbing dan menjadi kompas untuk membetulkan semula perjalanan anda itu untuk sampai kepada maklumat yang sebenar. Terima kasih kepada yang berkongsi. Saya ada terima satu request daripada saudari Auni untuk di speaker. Silakan saudari. Saudari Auni ada di sana ke? Adakah saya seorang yang tak dengar? Ataupun yang lain sudah? Yang lain dengar ke? Tak ada Tak pula. ada? Tak ada lah kan? Tapi nampak ke dia naik sebagai speaker? Itu nampak pun tidak. Oh, nampak pun tak? Oh, dah 2 orang macam ni. Ajaib ni. Yeah. Okay, tak apa-apa. Kita ada terima satu lagi request daripada Brother Gold. Yang Brother Gold ni nampak? Abang Faiz. Brother Gold, saudara Brother Gold, boleh ke bersuara? Nampak. Boleh. Okey. Sebaik ingatkan ada gangguan makhluk halus tadi. Silakan. Saudara Brother Gold, kalau nak sama ada nak bertanya ataupun nak memberi pandangan, silakan. Saya buka ruang ini kepada saudara. Okey, pada saya untuk soalan, untuk apa korang membaca, apa tajuk genre buku kegemaran dan korang bila membaca. Okey, pertama sekali Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada sahabat semualah. Macam saya, nama saya pun dah Brother Gold, jadinya untuk apa korang membaca. Firstly, pengalaman sayanya, saya susah nak manage saya punya financial lah sebelum ni. So, saya cuba untuk membaca buku kewangan. Actually dah banyak dah buku, lebih daripada 25 buku dah. Yang paling saya suka buku daripada Robert T. Kiyosaki tentang cash flow quadrant lah. Nanti kawan-kawan boleh cari yang edisi bahasa Melayunya. So genre yang saya sukanya based on financial management lah. Dan waktu saya membaca, saya curi masa lepas solat kejap. Lepas solat kejap saya akan baca lah. Okay, bila saya membaca lepas solat tu, tunggu untuk makan ke apa semua. Hello? Okay, saya sambung. Tunggu untuk makan apa semua, saya akan sambung baca lagi. At least dalam satu malam tu 30 minit je lah. Tak boleh banyak-banyak, nanti tepu. Itu saja tuan. Okey, terima kasih kepada saudara Brother Gold. Kalau saya tengok profil dia, nama dia Wan saudara Wan Nama saya sebenarnya Wan. Wan Muhammad Fizi. Ya, saya betul. Okey. Terima kasih kerana berkongsi kepada rakan-rakan pendengar tentang mengapa saudara Wan membaca. Jadi saudara Wan ni terlibat dalam perniagaan emas dan kewangan. Jadi pada siapa yang mahukan input dan perkongsian tentang kewangan, pengurusan kewangan sebagainya, bolehlah follow Brother Gold ni, saudara Wan ni. Terima kasih saudara Wan. Okey, sama-sama tuan. Okey, terima kasih kerana bersama kita pada malam ini. Baik, pada kawan-kawan pendengar lain, kalau macam yang saya katakan pada awal sesi tadi, sebenarnya saya nak tamatkan sebolehnya lah pada jam 11 malam. Sebab saya nak dapatkan rehat yang cukup, nak bertugas
di PPV esok, tapi mungkin kita boleh lanjutkan lah. Saya bagi masa tambahan sampai 11 suku. Jadi ada dalam 12 ke 13 minit lagi. Saya buka ruang ini pada siapa kalau nak naik sebagai speaker untuk bertanya ataupun untuk berkongsi pendapat. Kalau segan nak naik sebagai speaker, boleh masuk ke ruang DM saya. Dan itulah, makin nak habis ni makin ramai pula. Naik sekali ganda pula. Tadi 100 lebih je. Sekarang ada 200 lebih. Jadi itu memang satu norma biasa kan Bapak Faiz kan? Bila dah nak habis ni baru mencanak-canak pendengar-pendengar yang masuk pula. Tapi tak apa, kita raikan semua. Dan saya nak ulang sekali lagi. Sesi ini insyaAllah ada rakaman dia. Anda boleh tengok pada tweet yang ada dekat atas ni. Saya ada kongsikan nama channel YouTube saya. Dekat sana saya akan masukkan, saya akan upload dan juga muat naik semua rakaman sesi-sesi curhat jiwa. Anda boleh dengar di sana, jadikan sebagai podcast lah. Dengar sambil mandu ke, bersenam ke, gemas rumah ke sebagainya. Jadi Abang Faiz mungkin boleh tambah pada saat-saat akhir sesi malam ini. Nak tambah tu lah. Ya Allah, saya tidak ada apa sangat lah yang nak tambahnya. Cuma terima kasih kepada semua yang berkongsi. Sikit, banyak pengalaman. Mungkin kita boleh buat lagi tajuk lepas ni ke tentang membaca. Kepada mereka yang sudah pun membaca, sebenarnya dalam membaca ni kita akan rasa macam, kita akan ada rasa insecure. Kita akan rasa macam terancam sedikit sebenarnya. Pertamanya, bila kita membaca, kita akan rasa bersaing. Walaupun kita tak nak rasa bersaing tu. Orang lain dah baca buku apa, dia ni dah baca lah buku ni. Dia ni post buku ni lah. Dia ni dah habis lah buku ni, aku tak baca lagi buku ni kan. Saya melalui episod itu agak lama lah. Jadi kita jadi macam geram. Jadi kita baca nak membeli tu banyak buku tau. Dia ni beli, aku nak kena beli juga. Aku nak kena post juga ni kan. Dan ia menyebabkan bahawa membaca itu menjadi satu perkara yang menyeronokkan sebab kita ada circle membaca. Dan di Twitter ni, bila kita cerita pasal membaca, esok lusa algoritma kita tu akan pergi kepada orang yang sama lah cakap pasal membaca je. Tetapi membaca ni sebenarnya bukan tentang apa yang orang buat dan beri kesan kepada kita. Kita selalu memilih buku apabila kita rasa macam kita nak juga ada buku tu, seperti mana orang lain nak ada buku tu, orang lain ada buku tu. Itu sebenarnya dah melanggar satu prinsip dalam membaca. Kita membaca bukan kerana kita nak kejar apa yang orang lain ada. Kita membaca kerana kita nak memperbaiki diri kita. Kita nak ada proses yang kita nak lalui untuk diri kita. Membaca adalah satu, pertamanya proses menyembuh. Kalau kita sakit apa pun, terutama sekali emosi, terutama sekali fikiran kita sendat dengan wacana, sendat dengan banyak perkara. Emosi kita ni terbeban dengan banyak isu misalnya. Membacalah. Walaupun orang kata macam mana nak hilangkan tekanan. Kalau membaca pun, membaca itu kan bukankah mengumpul banyak perkara lagi, info lagi, maklumat lagi. Sebenarnya tidak begitu. Membaca adalah proses untuk kita keluar daripada gamat bising dunia dan kita hanya bercakap dengan apa yang kita baca. Dan itu adalah proses dialog yang berlaku sebenarnya. Sebab kita nak tengok cermin dan nak cakap kepada diri kita depan cermin, kita malu. Kita malu lah sebab kita tak nak bercakap yang kita ni teruk, kita ni kena baiki. Kita malu begitu kan. Tapi bila kita membaca, kita tak bercakap dengan diri kita secara langsung. Tetapi kita sebenarnya sedang mencari diri kita dalam bacaan kita tu. Jadi sebab itu dia menyembuhkan kita. Dia banyak mengorek apa yang kita rasa sebenarnya. Membaca lagi, ini rasanya. Kadang-kadang membaca juga adalah proses escapism. Ini yang disebutkan oleh Pascal. Pascal kata manusia ni kan suka escape daripada realiti. Sampai satu masa dia akan menyesal sebab dia tak menjawab soalan-soalan hakiki dalam diri dia. Membaca juga adalah proses itu. Proses untuk kita lari kejap daripada masalah, daripada apa yang kita kena hadapi sebab kita nak menenangkan diri kita. Maka kita escape. Macam contohnya apa yang kita hadapi pada hari ini, pandemik. Pandemik sebenarnya memaksa kita untuk membaca. Sebab membaca itu adalah proses untuk kita lari sekejap daripada kesusahan yang kita hadapi itu. Itu. Dan yang paling penting, yang paling saya rasa mesej ini sangat penting adalah membaca ni bukan untuk orang kaya. Membaca ni bukan kerja-kerja bangsawan. Walaupun buku itu kita perlukan duit untuk membelinya, tetapi nilai ilmu adalah hak semua. Sebab itu antara sebab kenapa kita buat itu Iman pun kita buat ramai-ramai hari itu, buku untuk semua. Kita nak bagi orang semua boleh beli buku sebab buku tu nilai ilmu itu untuk semua. Dan buku membaca boleh menyelamatkan masyarakat daripada
kemiskinan. Boleh membangunkan masyarakat daripada kemelut kemiskinan itu. Itu kalau dari segi sosiologi. Ini yang penting sebenarnya. Diri kita sendiri kita boleh berubah dengan membaca. Masyarakat pun boleh berubah dengan membaca. Orang kata macam mana membaca boleh bagi makan kepada orang? Dia memanglah bukanlah kita membaca itu dapat nasi, dapat makan dekat atas meja. Tapi membaca menumbuhkan satu idea tentang cara untuk pertamanya bergelut, yang keduanya keluar daripada kemelut itu. Kreatif dalam membuat keputusan, mencari peluang, mengetahui peluang. Itu semua datang daripada proses membaca, nilai ilmu itu. Jadi sebab itu orang kata membaca ni tak ada kaitan sangat dengan ekonomi. Itu pun salah jugalah. Itu yang saya sentiasa sanggah sedikit sebab saya rasa kita gagal memahami bacaan. Kita gagal melihat buku itu sebagai satu hak, sebagai satu gaya hidup. Kita melihat buku sebagai satu bentuk produk yang dibeli oleh orang yang punya kewangan yang kuat sahaja. Sedangkan nilai ilmu itu harus diberi kepada semua. Sebenarnya orang miskin ataupun orang yang tak mampu ataupun orang yang duduk di kampung ataupun orang yang sangat-sangat ini, mereka lagi banyak perlu membaca. Dan kita perlu pastikan mereka membaca dan mereka harus membaca. Pertama, mereka ada banyak masa. Yang kedua, mengubah nasib harus bermula dengan membaca. Itu sedikit mesej lah. Itu sebenarnya satu tajuk lain tau. Satu tajuk yang kita boleh buat lagi nanti. Membaca dan juga soal ekonomi, soal negara misalnya kan. Macam mana membaca itu boleh membangunkan negara. Soal yang kita jarang melihat hubungan correlation itu, tapi sebenarnya ada. Mungkin itu sedikit daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Minta maaf salah ada silap. Terima kasih kepada semua yang berkongsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, sebenarnya saya dapat satu soalan di DM. Saya bacakan dulu soalan dia. Okay, Assalamualaikum Saudara Iman. Saya nak bertanya pendapat mengenai membaca buku. Adakah sesuatu buku itu dikira habis dibaca walaupun hanya selak-selak beberapa helai dan mencari tajuk yang menarik, atau kita mesti baca dari depan sampai ke belakang dalam kurungan pendahuluan sampai ke menutup tanpa skip, khususnya untuk buku-buku non-fiction? Sebab ada jumpa vlogger kata itu dikira sebagai habis dibaca. Terima kasih, maaf mengganggu. Okay, baik. Macam mana? Bagi saya, mungkin sebab membaca ni bukan membaca buku sahaja. Buku dalam arti kata buku yang fizikal lah, yang ada kulit buku, kemudian ada halaman-halaman muka surat dia. Tapi kita juga boleh membaca surat khabar, membaca artikel, membaca tweet-tweet juga ataupun status di Facebook. Jadi untuk menjawab soalan tadi, sebenarnya bagi saya ia berbalik kepada apa yang anda mahukan, apa yang anda kejar. Contohnya dalam Goodreads, aplikasi Goodreads, dia ada satu cabaran ataupun reading challenge yang di mana seseorang tu dia perlu letakkan berapa kuantiti buku yang dia target nak baca pada tahun itu. Misalnya pada tahun ni saya letak target nak baca 130 buku. Jadi kalau dalam situasi ini, dah tentulah saya kena jujur dan pastikan diri saya untuk baca buku itu secara penuh. Maknanya daripada muka surat awal sampailah ke muka surat akhir. Jadi itulah baru dikira sebagai satu pembacaan buku yang sempurna. Tapi kalaulah anda tak menyertai reading challenge di Goodreads itu, jadi saya tak rasa ia satu masalah. Sebab bacalah dan skip lah macam mana pun, yang penting anda dapat manfaat daripada pembacaan itu. Dan memang banyak saya dengar daripada perkongsian daripada tokoh-tokoh yang mereka sebenarnya bila mereka beli buku, mereka tak baca pun sebenarnya buku daripada kulit ke kulit, daripada A sampai Z. Sebab memang bila kita contohnya buku terutamanya buku-buku bukan fiksyen lah, buku sejarah, buku kewangan dan sebagainya, memang kita hanya akan baca topik ataupun muka surat yang relevan dengan masalah yang sedang kita hadapi pada waktu itu. Jadi mungkin masalah kita adalah masalah A, dan mungkin 5 hari akan datang masalah B pula. Jadi kita akan pergi pada topik B, muka surat B tu. Jadi memang saya tak rasa ia satu masalah yang perlu digusarkan. Bacalah asalkan anda berbahagia dengan bacaan anda dan anda juga mendapat manfaat daripada bacaan anda. Jadi saya harap jawapan itu menjawab soalan saudara yang bertanya di DM. Jadi kita sudah sampai kepada penghujung sesi. Saya sangat berterima kasih kepada semua yang menjadi speaker daripada awal sesi sampailah ke sekarang, dan juga mereka yang bertanya, sama ada bertanya secara lisan jadi speaker ataupun bertanya di DM.
Jadi ini adalah episod ketiga Curhat Jiwa, Kenapa Kita Membaca. Anda boleh tonton semula rakaman ini di channel YouTube saya. Nanti saya akan kongsikan pautannya. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita akan berjumpa 2 minggu akan datang untuk episod keempat Curhat Jiwa. Jadi saya Iman Dina Hakim, host anda untuk sesi pada kali ini. Sehingga kita berjumpa pada hari akan datang. Sekian, terima kasih. Saya akan tamatkan sesi ya.